Rolls-Royce. Rolls-Royce Motors Cars ialah pengeluar kereta mewah Britain berpusat di loji Goodwood di West Sussex, England. Rolls-Royce merupakan jenama kereta paling berprestij di dunia. Rolls-Royce juga menghasilkan enjin kapal terbang dan jet yang berkualiti tinggi seperti Airbus dan jet pasukan ketenteraan negara-negara Eropah. Kereta buatan Rolls-Royce ini lebih mengutamakan keselesaan dan juga kemewahan. Rolls-Royce telah diasaskan oleh dua orang jurutera yang berasal dari England yang bernama Charles Stewart Rolls dan Frederick Henry Rolls pada tahun 1904 di Bandar Manchester. Pada ketika itu, kebanyakan syarikat kenderaan di Amerika Syarikat seperti Ford mencipta kenderaan komersial untuk kegunaan orang ramai. Tetapi, Rolls-Royce mencipta kenderaan bagi golongan yang berpendapatan tinggi. Syarikat ini merupakan syarikat pertama yang menghasilkan kenderaan 6 silinder pada tahun 1906 yang mengambil masa hanya 1 tahun dan dipuji sebagai kenderaan terbaik di dunia ini. Pada tahun 1904, Rolls-Royce mula mencuburi bidang aeroangkasa dengan merancang mesin aero pertamanya dan ketika Perang Dunia Pertama berlaku. Syarikat ini adalah pembekal utama enjin jet pejuang untuk Britain. Peranan Rolls-Royce semakin ketara dan penting kepada Britain apabila tercetusnya Perang Dunia Kedua. Kehebatan teknologi enjin buatan syarikat ini telah berjaya menjadikan pasukan tentera udara Britain digeruni oleh pihak lawan. Selepas Perang Dunia Kedua tamat, perkembangan aeroangkasa mereka lebih ketara berbanding dengan automotif. Jadi, syarikat ini mula mencipta enjin jet untuk tujuan komersial. Kesalahan yang dilakukan. Siasatan oleh Severe Fraud Office SFO UK telah mengeluarkan 12 tuduhan berkaitan syarikat Rolls-Royce untuk melakukan jenayah rasuah di 7 buah negara sejak tahun 1989 hingga 2013. 7 negara tersebut ialah Indonesia, Thailand, India, Rusia, Nigeria, China dan Malaysia. Jenayah rasuah syarikat ini kebanyakannya adalah bertujuan untuk mendapatkan tender-tender besar daripada syarikat penerbangan berkaitan dengan enjin Trent 700 dan biasanya melibatkan pembayaran wang hadiah yang didakwa diberi kepada perantara tempatan. Di China, Rolls-Royce telah membayar sebanyak $5 juta kepada CEA yang merupakan sebuah syarikat penerbangan milik negara China ketika merundingkan penjualan enjin Trent 700. Di Thailand pula, Rolls-Royce membayar sebanyak $8.8 juta kepada individu-individu perantara agar memihak kepada syarikat Rolls-Royce berhubung dengan pembelian enjin Trent 800 oleh Thai Airways. Di Indonesia, pekerja senior Rolls-Royce dikatakan telah membayar orang tengah mereka sebanyak $2.2 juta dan sebuah kereta Rolls-Royce Silver Spirit sebagai tanda hadiah daripada syarikat berkenaan dalam kontrak penjualan enjin Trent 700. Rolls-Royce dan Garuda Indonesia. Bekas CEO Garuda, Amir Shah Sattar, telah diberkas atas dakwaan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan satu skandal rasuah besar sehingga menyebabkan Rolls-Royce perlu membayar denda lebih daripada $1.1 bilion. Amir Shah diberkas sebagai suspek oleh Suruhanjaya Pemberantasan Rasuah KPK kerana dipercayai menerima wang sogokan daripada Rolls-Royce sebagai pertukaran untuk membeli pesawat yang menggunakan enjin syarikat tersebut. Sepanjang Amir Shah menyerajui Garuda sepanjang tahun 2005 hingga 2014, orang ramai telah menganggap bahawa beliau berjaya menghidupkan semula Garuda yang dituduh menerima sekitar $1.9 juta dan $250,000 dalam bentuk wang tunai. Rolls-Royce dan AirAsia. Rolls-Royce telah membayar sebanyak $35 juta kepada syarikat penerbangan AirAsia untuk biaya perawatan komponen pesawat jet milik Tony Fernandez. Pekerja Rolls-Royce memberikan diskaun sebanyak $14.2 juta Malaysia kepada eksekutif AirAsia untuk penyelenggaraan jet peribadi perniagaan Bombardier Global Express yang dimiliki oleh Tune Group SDN PhD. Kesalahan yang dilakukan ialah apabila Rolls-Royce tidak menghalang pekerjanya daripada memberikan diskaun tersebut kepada syarikat AirAsia. AirAsia telah menepis dakwaan tersebut dengan menyatakan mereka telah mengikuti setiap prosedur yang ditetapkan untuk mendapatkan diskaun tersebut. Pemilik Rolls-Royce telah membayar $808 juta bagi memastikan tidak terkena daripada dakwaan yang seterusnya. Skandal Rolls-Royce ini dan AirAsia telah menjadi salah satu skandal terbesar bagi syarikat tersebut. Seterusnya, kesan rasuah Rolls-Royce terbahagi kepada dua iaitu individu dan organisasi. Individu yang terkesan dengan skandal rasuah Rolls-Royce ialah Amir Shah Sattar yang merupakan CEO Garuda Indonesia. Kesan pertama adalah beliau dijatuhkan hukuman penjara. Mahkamah Indonesia menjatuhkan hukuman penjara terhadap Amir Shah Sattar atas tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram berkaitan pemerolehan beberapa pesawat dan enjin dari Airbus dan Rolls-Royce. Amir Shah Sattar diberkas atas dakwaan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan satu skandal rasuah besar sehingga menyebabkan syarikat pembuat enjin Britain Rolls-Royce membayar denda lebih $1.1 bilion menurut para penyiasat anti rasuah.
Kesan kedua ialah rumah beliau di Jakarta telah disita. Imesyah Sattar diberkas sebagai suspek oleh Suruhanjaya Pembanterasan Rasuah KPK kerana mempercayai menerima wang sogokan daripada Rolls-Royce sebagai pertukaran untuk membeli pesawat yang menggunakan enjin syarikat itu. KPK menyatakan dakwaan-dakwaan itu berkaitan kontrak-kontrak bernilai berbilion dolar yang ditandatangani Garuda bersama Rolls-Royce dan 3 pengilang penerbangan yang lain iaitu Airbus dan Aviance de Transport, Regional ATR dari Perancis serta Bombardier dari Kanada. KPK telah menyita rumah di Jakarta sebagai siasatan berbilang negara. Seterusnya adalah Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun iaitu CEO AirAsia dan pengerusi eksekutifnya. Kesan pertama adalah imej mereka tercemar kerana Rolls-Royce mendedahkan seorang eksekutif AirAsia dipercayai Tan Sri Tony menerima rasuah berjumlah $3.2 juta dalam bentuk diskaun penyelenggaraan sebuah jet peribadi perniagaan Bombardier Global Express yang dimiliki oleh Tune Group Sendirian Berhad, sebuah syarikat induk yang dimiliki oleh beliau dan Datuk Kamarudin. Ia dikatakan sebagai pertukaran untuk mendorong AirAsia bersandar kepada apa saja bentuk produk dan servis yang ditawarkan Rolls-Royce. Bagaimanapun, AirAsia menafikan sekeras-kerasnya tuduhan itu dan tidak mempunyai sebarang transaksi atau perjanjian dengan Rolls-Royce. Akibat tuduhan tersebut, saham AirAsia jatuh sebanyak 7% pada hari tuduhan itu muncul. Seterusnya, CEO AirAsia Group Tony Fernandes dan pengerusi eksekutifnya Kamarudin Meranun turut mengumumkan peletakan jawatan selama tempoh siasatan dilakukan. Namun, mereka kekal menjadi penasihat kumpulan itu sepanjang 2 bulan tempoh siasatan. Saya akan teruskan dengan kesan terhadap organisasi. Kesan yang pertama ialah sistem organisasi, prosedur serta peraturan syarikat menjadi tidak teratur dan tidak sistematik. Sebagai contoh, berlakunya kes rasuah antara Rolls-Royce dan syarikat AirAsia. Seorang pekerja Rolls-Royce telah memberi rasuah kepada seorang eksekutif AirAsia sebagai balasan lebih memihak kepada Rolls-Royce dalam pembelian produk dan perkhidmatan. Dalam hal ini, Rolls-Royce juga telah membayar $808 juta bagi memastikan mereka tidak berdepan pendakwan lanjut selagi ia mematuhi syarat penyelesaian. Bagi kesan terhadap organisasi yang kedua ialah syarikat terpaksa berhadapan dengan hukuman disebabkan kesalahan yang telah dilakukan. Hal ini boleh dilihat apabila 3 negara sudah meraup keuntungan melalui kompensasi denda atas kes penyuapan oleh Rolls-Royce iaitu Amerika Syarikat, Inggeris dan Brazil. Rolls-Royce harus mengeluarkan dana $813 juta untuk membayar denda di 3 negara tersebut. Perinciannya, Rolls-Royce membayar denda kepada Department of Justice AS sebesar $170 juta. Selanjutnya membayar $25 juta kepada Ministério Público Federal Brazil dan lebih dari $600 juta kepada Serious Port Office Inggeris Raya. Kesan terhadap organisasi yang ketiga ialah mencemarkan imej syarikat. Sebagaimana kita tahu, Rolls-Royce merupakan sebuah syarikat yang besar dan sering mendapat perhatian dari syarikat lain. Tetapi, semuanya berubah apabila syarikat itu sendiri terlibat dengan kegiatan rasuah. Hal ini menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan terhadap syarikat tersebut serta dapat melemahkan sistem organisasi yang sedia ada. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya adalah pengajaran kes daripada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek individu, iaitu setiap individu perlu bersifat amanah dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugasan yang telah diberikan. Manakala dari aspek masyarakat pula, masyarakat perlulah membuat aduan kepada SPRM bagi membanteras kes rasuah ini daripada berleluasa. Manakala dari aspek syarikat pula, yang pertama adalah syarikat perlu memperketatkan pemantauan terhadap pekerja supaya dapat mengelakkan gejala ini daripada terus berleluasa. Yang kedua adalah mengadakan kempen mahupun taklimat pencegahan rasuah dalam kalangan organisasi supaya dapat mengurangkan kadar rasuah di dalam Malaysia. Seterusnya, saya, Misha akan membentangkan tentang carangan untuk membanteras rasuah dalam kalangan individu dan organisasi. Dalam kalangan individu, memupuk semangat anti rasuah, semangat ini harus ada di dalam diri semua untuk berani menyatakan tidak kepada penerimaan atau pemberian rasuah. Semangat ini dapat membantu mengurangi jenayah rasuah, ia juga dapat menunjukkan sikap bertanggungjawab dan amanah dalam diri mereka. Seterusnya, dalam kalangan organisasi, mengukuhkan tadbir urus organisasi. Rasuah adalah jenayah yang berat. Justru itu, pihak organisasi perlu mengukuhkan sistem pentadbiran di dalam organisasi untuk mencegah penyelewengan rasuah. Organisasi boleh melakukan sesuatu seperti melaksanakan program membudayakan integriti dan nilai benci rasuah dalam organisasi bagi memastikan jenayah ini dapat diperangi. Selain itu, pihak organisasi hendaklah bertindak tegas untuk membasmi perbuatan penyelewengan rasuah. Cadangan bagi organisasi untuk membanteras gejala rasuah adalah dengan cara mewujudkan saluran aduan yang berkesan. Setiap jabatan atau agensi mesti mempunyai saluran yang berkesan untuk warga kerja melaporkan sebarang bentuk salah laku dan penyelewengan. Saluran aduan tersebut mestilah boleh dipercayai dan wajib dirahsiakan identiti pemberi maklumat.
Seterusnya, cara mengatasi amalan rasuah dalam kalangan individu adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri individu. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Apabila setiap individu membencikan rasuah, maka amalan rasuah akan dapat diatasi. Kekuatan iman dan jati diri dapat menangkis habuan rasuah sekalipun tiada sesiapa yang tahu dan peluang terbuka luas di hadapan mata. Sekian, terima kasih.